Okey, berkenaan dengan bab nafsu. Nafsu tu kena tengok balik 7 peringkat nafsu kan, yang bermula daripada nafsu apa yang ke atas sekali, nafsu level yang paling rendah tu nafsu amarah kan. Nafsu amarah tu kita boleh tengok macam sifat dia macam mana, sifat dia ni keras kepala, sifat yang tak boleh bertolak ansur, sifat yang dia je yang betul. Silap tak boleh salah sikit. Nanti pada peringkat yang macam tu kan, nafsu amarah ni kalau kita buat salah dengan dia, dia akan lama dia masih duk ungkit lagi benda tu, kesalahan tu, dan dia susah untuk memaafkan orang, dan apatah lagi dia nak memaafkan orang. Itu adalah peringkat nafsu amarah, yang mana nafsu sifat-sifat mazmumah kan. SB lupa dia punya hierarki tu, tapi maksudnya level yang paling rendah tu yang macam tu lah, nafsu yang buruk lah, yang mana susah nak bertolak ansur kan. Benda-benda yang negatif tu semua berada di mazmumah, yang kita katakan sifat-sifat mazmumah tu. Jadi yang tu yang kita nak cool down kan, supaya pergi sampai kepada mutmainnah. Okay, SB sambung sikit lagi berkenaan dengan peringkat nafsu yang kita panggil nafsu yang tenang ataupun nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni adalah peringkat nafsu yang kedua, yang mana yang kita semua kena capai ke atas dunia ni untuk kita capai ketenangan hati. Ketenangan hati ni adapun nama lainnya adalah syurga dunia ataupun jannatul ajilah. Apabila hati kita tenang, maka kita sebenarnya sudah pun berada di syurga dunia, ataupun sebenarnya kita memiliki hati yang mutmainnah. Maksudnya memiliki nafsu yang tenang, nafsu yang tidak lagi bergelora, nafsu yang tidak lagi bercampur dengan benda-benda yang buruk kan. Tapi dia bukanlah nafsu yang dah terpuji. Sebenarnya nafsu yang mutmainnah ni maksudnya peringkat yang sederhana lah, peringkat yang sederhana, yang mana kita ni dah sampai kepada makam redha kepada apa ujian Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita tak rasa sebagai satu ujian, malah kita merasakan itu kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Kemudian pada peringkat nafsu mutmainnah ni kan, nafsu yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang ni kan ada di dalam ayat Quran tu, dia kata wahai jiwa-jiwa yang tenang, maka kembalilah kepada Tuhanmu kan. Jadi maksudnya dengan hati yang tenang ni kepada Allah. Macam mana kita nak dapatkan hati yang tenang tu, yang kita kena sentiasa muhasabah diri, kena bermujahadah, kena melawan nafsu kita, kena tarbiyah diri kita, kena bersangka baik, kena meminta maaf, kena buat kebaikan, kena beramal ma'ruf nahi mungkar. Pendek kata, kita kena mendidik diri kita dengan cara kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kita bersolat taubat, dengan kita banyakkan zikrullah, dengan kita buat amalan-amalan kebaikan seperti kita perbanyakkan solat-solat sunat, perbanyakkan puasa, perbanyakkan sedekah, perbanyakkan merendahkan diri kita kan. Jadi dengan cara itulah kita boleh sampai kepada makam redha, iaitu separuh perjalanan menuju kepada makrifatullah. Jadi ini yang dikatakan, apabila kita sampai kepada syurga dunia tu, maka mudahlah kita untuk menemukan syurga yang sebenar nanti di akhirat nanti. Jadi untuk kita sampai kepada tu, kita kena sentiasa berjihad lah. Jihad yang paling utama adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Sebab Rasulullah pun dah kata dah, maka setelah pemakaian aku, maksudnya apabila Rasulullah mangkat tu, dia kata sebelum wafat tu kan, Rasulullah pun dah kata kat kita, dah bagi tahu dah tak ada perang dah dalam yang besar, dalam Islam ni kan perang untuk kita melawan nafsu kita sendiri. Maksudnya kita nak menjinakkan kuda liar di dalam diri kita sendiri. Maksudnya kita nak menjadi pemimpin kepada diri kita sendiri, yang itu yang kita tak sedar. Kita sebenarnya kita rasa nak jadi pemimpin pada keluarga, pemimpin kepada organisasi kita, pemimpin kepada negara, tapi kita lupa untuk memimpin diri kita sendiri.
adakah kita ni sudah pun berada di ihdinas siratal mustaqim, itu masalah kita. Jadi kat sinilah untuk kita sampai kepada mutmainnah ya. Mutmainnah inilah yang kita perlukan berjuang. Kat sinilah sebenarnya kita dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian-ujian untuk menambahkan syukur kita, untuk memasukkan sifat-sifat zuhud dalam diri kita kan, untuk meningkatkan kesabaran kita, sehinggalah semua ujian-ujian tadi membuat kita pasrah. Maksudnya kita surrender, yang diri kita ni memang kita tak mampu nak buat apa-apa, sedangkan kita bergantung harap hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Daripada kejatuhan kita di makam pasrah itulah barulah kita akan bina diri kita yang baru. Kita akan pergi, kita akan meningkatkan kualiti diri kita untuk sampai kepada makam redha, iaitu kita redha kepada kehendak Allah pada diri kita. Daripada situlah sebenarnya cinta kita pada Allah tu makin berputik, makin berkembang. Apabila kita dah pandai mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka nikmat tu akan datang kepada kita. Nikmat mencintai Allah tu akan datang kepada kita sehingga kita merasakan dalam dunia ini dah tak ada ujian. Tak ada ujian pun kita rasa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan pada kita tu adalah semata-mata panggilan cinta Allah untuk diri kita. Sebab itulah kita penting untuk dapatkan sifat untuk berada di mutmainnah tu. Kan, dengan situlah kita akan tenang, insya-Allah.